Ya. Kami nak datang memetik bunga di taman. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Boleh je buka kan? Mesti juga. Hakikah. Perburuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita Kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama muka surat 93 Rumi Jawi 182 Jawi 182 Rumi 93 masuk fasal baru secara ringkas ini berkaitan dengan perburuan dan sembelihan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perburuan dan sembelihan. Perburuan dan sembelihan. Apa maksud dia? Perburuan itu maksudnya di sini ialah binatang yang diburu. Diburu untuk makan. Dan sembelihan itu maksudnya binatang yang disembelih. Yang disembelih untuk makan. Okey, itu maksud perburuan. Jadi perburuan tu maksudnya kaedah baca dulu. Kedua-dua jenis binatang halal yang telah diburu dan yang telah disembelih halal dimakan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu maksud perburuan dan sembelihan. Jadi kita dapat faham kat sini, perburuan maksudnya satu kaedah kita buat
dekat binatang untuk kita makan dia. Itu masuk perburuan. Satu kaedah, satu cara kita buat sesuatu dekat binatang, lepas kita buat sesuatu kat dia tu, kita boleh makan dia. Ya? Sembelihan pun sama juga. Sembelihan, kita buat sesuatu dekat binatang tu, lepas tu kita boleh makan dia. Syaratnya dia kata sini, kedua-dua binatang itu halal. Mesti binatang tu halal. Kalau buru binatang yang tak halal, buru monyet ke, buru juga, sembelih monyet ke, tak boleh makan juga. Syaratnya pertama, binatang yang halal, yang boleh makan. Dan syaratnya, dia ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Tu kat bawah tu. Syarat-syarat tertentu. Okey. Jadi itulah. Jadi perburuan satu keadaan perbuatan kita terhadap binatang. Bila sebut perburuan, binatang tu liar. Bila kita kata perburuan, binatang tu liar. Bukan binatang jinak. Maksud binatang liar tu bukan binatang tu kebiasaannya liar. Bukan. Maksud binatang liar tu binatang tu liar. Walaupun binatang tu asalnya jinak. Dia ayam jinak. Bila dia tahu kita nak sembelih dia, tuan ni nak sembelih dia, dia kadang-kadang dia jadi liar. Sekarang ni, ayam tu binatang liar ke tak? Bukan. Tapi dah jadi liar. Jadi, perburuan ni satu kaedah yang dibuat pada binatang yang liar. Walaupun asalnya binatang tu bukan jenis liar. Macam lembu. Lembu bukan jenis liar. Tapi atas sebab-sebab tertentu, tiba-tiba jadi liar. Maka cara untuk menyelesaikan, cara untuk makan lembu tadi tu, boleh pakai kaedah perburuan. Walaupun dia bukan asal liar, tapi tiba-tiba jadi liar. Macam tu juga, binatang yang dia asalnya bukan liar, dia asalnya binatang yang liar, tiba-tiba jadi tak liar. Contohnya, binatang tu kancil ke, rusa ke, binatang yang ayam binatang liar, kambing gurun ke. Itu semua binatang memang kita panggil binatang liar. Kuda liar ke, seladang ke, semua binatang liar tu. Seladang daripada apa? Kebau. Selembu. Seladang dengan lembu. Dia ada. Binatang tu jenis liar lah, jenis liar. Tiba-tiba entah macam mana, kita baca, ludah-ludah sikit, tui, dia jadi jinak. Adakah dia binatang liar tapi jadi jinak? Adakah menggunakan kaedah perburuan atau sembelihan? Sebab kaedah sembelihan untuk boleh makan binatang tu menggunakan kaedah sembelihan pada binatang yang jinak atau binatang yang liar. Okay. Binatang yang jinak atau binatang yang liar boleh guna kaedah sembelihan untuk boleh makan dia. Kalau binatang tu liar, sama ada dia asal liar ataupun dia tak liar tiba-tiba jadi liar, boleh tak guna kaedah perburuan? Boleh. Walaupun tak nak guna kaedah sembelihan. Kalau binatang tu jinak, boleh tak nak guna kaedah perburuan? Tak boleh. Kat situ dah. Binatang yang jinak tak boleh guna kaedah perburuan untuk makan dia. Hanya binatang yang liar je boleh guna kaedah perburuan. Tapi kaedah sembelihan, sama ada binatang tu liar atau binatang tu tak liar, jinak, dua-dua boleh guna kaedah sembelihan. Cuma nak kena kejar dia dulu tu yang letih tu. Kejar. Sejam dapat tangkap, guna kaedah sembelihan. No problem. Jadi kaedah sembelihan boleh dipakai untuk kita makan binatang tu, binatang halal tu. Kita boleh guna kaedah sembelihan. Boleh guna kaedah boleh guna kaedah sembelihan kepada binatang yang jinak dan boleh guna kaedah sembelihan pada binatang yang liar. Cuma bila liar nak kena kejar dia dulu. Tu je. Tapi kalau kaedah perburuan hanya boleh guna pada binatang yang liar, jinak tak boleh. Sebab kaedah perburuan ni dia tak perlu putus. Sebab tu istilah dia tak perlu putus dua urat gitu gini, tak perlu kat leher dia, tak perlu. Cuma istilah dia kaedah perburuan, nanti dia sebut satu-satu lah. Jadi saya ulang balik, kaedah sembelihan boleh dipakai
kepada binatang yang jinak atau binatang yang liar. Cuma binatang liar kena kejar dia dulu. Lepas tu pegang, baru sembelih. Kaedah perburuan hanya boleh terpakai pada binatang yang liar saja. Binatang jinak tak boleh. Kalau pakai juga, jadi bangkai. Okey. Dan binatang yang kata liar tadi tu, sama ada dia memang jenis liar, macam kuda belang tu jenis liar, ataupun dia jenis jinak, tiba-tiba jadi liar. Boleh pakai, tak kisah. Jadi bukan ingat, guna kaedah perburuan dekat ayam. Ayam kan jinak, guna kaedah perburuan dekat lembu. Lembu kan jinak, mana boleh? Tahu tak? Lembu tu memang jinak, tapi tiba-tiba jadi liar. Maka boleh guna kaedah perburuan. Okey. Syarat yang pertama, syarat orang yang menjebelih dan orang yang memburu, dia campur sekali. Sama ada nak guna kaedah penyembelihan atau nak guna kaedah memburu, itu syarat yang pertama ialah orang Islam. Syarat pertama orang Islam. Syarat pertama mesti orang Islam. Maknanya kalau orang kafir tak sah sembelihan walaupun dia baca bismillah. Kan ada berlaku kat mana? Selangor ke mana? Kilang besar, kilang ayam. Dia punya penyembelih dia masa tu tak pakai mesin lagi. Saya tak ingat tahun 90-an ke 80-an. Dia tak pakai mesin yang tu lagi, yang tak, dia pakai orang. Memang seorang-seorang, Bangladesh. Dia lah, ada dalam 10 orang Bangladesh, kerja dia menyembelih. Sembelih je, ambil. Memang pakar, sebelah tangan boleh sembelih. Pegang dan sembelih, boleh buat? Sebelah tangan. Memang tak tahu macam mana. Pegang ayam dan sembelih sebelah tangan. Macam mana? Kita 2 orang pula, ayam lepas lagi. Pegang kaki. Kepak dia keluar. Pegang kepak. Lepas tu gini, tangan. Dia tak, sebelah tangan je. Dia gepih macam mana tu. Lepas tu, begitu. Dia pakai pisau kecil. Dan putus lah ni, cerita yang putus lah. Bukan cerita yang tak sah, cerita yang sah. Dia gepih gitu, tapi tak patah lah leher dia. Saya tak tahu macam mana dia buat. Lepas tu dia pun, tangan dia ada pegang pisau kecil, dia ada ikat macam mana tak kat sini. Lepas tu dia pun, gitu. Bila kita tengok, putus. Yelah, hari-hari beribu-ribu. Bertahun-tahun kerja tu. Okay. Tiba-tiba 10 orang Bangladesh tu, Islam lah. Masa dia nak sembelih tu, kadang-kadang dia baca Bismillah. Dia baca lah. Bismillah, ya Allah Akbar, dia baca. Dia punya token ni Cina. Dia perhati, macam ni sebab dia ada dapat halal. Dia dapat cok halal punya. Macam ni. Pada satu tu sebab gaji tak bayar ke apa ke, dia buat mogok 10 orang tadi. Akhir sekali, token dia sembelih sendiri. Tapi Bismillah. Tak boleh. Bismillah tu sunat, bukan wajib. Yang wajibnya adalah orang yang sembelih tu mesti Islam. Bismillah tu sunat aja. Baca bismillah tak? Sunat. Bismillah dalam penyembelihan hukumnya sunat, bukan wajib. Sembelih tu mesti orang tu. Dia ada 2 syarat. Pertama, orang tu mesti Islam, orang sembelih. Yang kedua, sembelih bukan tujuan penyembahan. Jika 2 tu selesai, maksudnya bukan tujuan penyembahan, dan orang yang sembelih tu orang Islam, dah boleh makan. Walaupun dia tak baca bismillah, sambil-sambil menyanyi lagu rock pun tak ada masalah. Sambil tarik lagu rock dan sembelih, tak ada masalah. Sebab yang disyaratkan adalah orang yang menyembelih tu orang Islam, bukan bismillah tu. Dan nanti lepas pada ni jangan nak sembelih tak baca bismillah pula, bacalah sunat. Cuma itu bukan syarat. Syarat pertama orang Islam, orang tu Islam, orang penyembelih. Atau kafir kitabi, sama ada Yahudi atau Nasrani. Kafir kitabi, kafir yang ada kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Yang ada kitab lah, Injil tapi dia dah ubah, Taurat tapi dah ubah juga. Maka boleh juga makan. Sebab Tuhan dia Allah juga. Cuma dia biasalah, dia ubah jadi lain. Tapi asalnya dia ada kitab. Soalannya, Kristian boleh sekarang? Itu yang jadi kecoh 2-3 bulan ni kan. Adakah Nasrani itu, adakah dia Kristian? Dia Kristian tu adakah Nasrani atau tidak? Berlaku kan sehari 2 ni kan? Bukan sehari 2 lah, sebulan 2 ni. Adakah? Sebab Kristian tu dia bukan baca Injil,
Dia baca Bible. Bible pula ada Old Testament, New Testament. Dia pula terbahagi kepada 3 mazhab. Mazhab pun ada juga. Protestan, Katolik, Ortodok. Ortodok tu Yahudi tu. Yang buat apa? Yang buat bantahan, katanya yang dia buat bantahan Israel nak serang tu, dia tu buat bantahan. Siapa tengok video tu? Dia buat bantahan maksudnya jangan serang Gaza, jangan serang. Padahal dia orang Israel. Tapi Israel mana tu? Yang tu lah, yang pakai macam jubah. Macam jubah, nak kata macam jubah kita, tak berapa jubah kita juga ada sini. Lepas tu pakai jitan, lepas tu dia ada janggut, nampak macam orang Islam sikit lah. Lepas tu pakai kepiah kecil, cotek situ, ataupun pakai yang tinggi tu. Pakai topi tinggi ataupun kopiah. Diorang ni sunat, tak makan babi. Oh, semua diorang ni. Sama lebih, memang sama lah. Dia Ortodok. Semayang dia pun nak sama. Cara-cara dia hampir sama. Soalannya, ada lagi ke kafir kitabi ni? Kat situ yang jadi masalah. ada lagi ke? Maka ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak benar, tak boleh. Mazhab lain masih lagi menganggap Kristian tu adalah Nasrani dan sebagainya lah. Yang cerita tentang Ashabul Kahfi tu zaman bila? Zaman Nabi Isa. Kalau zaman Nabi Isa, adakah dia Nasrani ataupun dia Kristian? Kan yang baru kecoh ni. Jadi sekarang ni kita nak bahas tu panjang secara ilmiahnya. Cuma jika Yahudi dan Nasrani, kalau mazhab Syafi'i tak ada dah. Habis dah. Dah tak ada. Yang kata Yahudi Nasrani ni, yang kata Nabi jumpa lepas terima wahyu pertama, Nabi jumpa siapa? Waraqah bin Naufal. Kan, jumpa tu kan? Itu Nasrani. Pergi tanya dia. Yang peluk kamu tu, yang jumpa kamu tu adalah yang sama jumpa dengan Musa, yang sama jumpa dengan Ibrahim. Iaitu Jibril kan? Dia tu. Yang macam tu baru betul kafir kitabi. Bab di kitab. Yang sekarang ni. Tapi macam mana pun perbahasan lah. Ulama bahas lah. Adalah yang kata boleh makan. Orang Kristian sekarang boleh makan sembelihan dia. Nak kan? Sebab dia adalah Nasrani. Entahlah. Dia ada mazhab Syafi'i, dia tak terima. Habis dah. Dia ada dekat Mesir sikit-sikit dulu ada. Sekarang tak ada dah kot. Sebab dia lain lah. Lain, tak sama. Lain. Tak apalah. Hukumnya jika dia tu kafir kitabi, kafir yang ada kitab, maka boleh makan sembelihan dia. Boleh. Itu hukum. Maka haram dimakan sembelihan atau buruan kafir Majusi. Majusi ni sembah api atau sembah matahari. Tak boleh makan terus kalau dia sembelih. Walaupun putus 2 urat. Tak boleh. Dia panggil Majusi. Yang sembah api atau sembah matahari. Negara asal Commonwealth apa? Bukan. Obor tu. Olimpik tu. Daripada mana api tu? Greek. Greek. Tu asal situ. Itu asal sembah matahari. Lepas tu sembah api. Sebab matahari tu api lah. Lepas tu api tu tak pernah terpadam kan? Api yang dia sembah tu tak pernah terpadam. Sebab tu hebat api tu. Sebab tu orang sembah. Takkan laju api kat dapur tu orang sembah. Tak cerdik sangat. Sebab api tu tak pernah terpadam. Sebab tu dia sembah. Zaman dulu lah. Tak pernah terpadam. Sekali dia terpadam. Bila? Nabi lahir. Hari Nabi lahir tu terpadam. Dia pun cucur balik. Dan api itulah yang dibawa daripada negara ke negara. Yang nak sembah adalah pengadut agama kita panggil Majusi. Mereka adalah nama-nama, boleh kaji lah, nama modernnya agama mereka. Kalau nak sembah api itu, kena ambil dekat situ, dekat tempat asal. Ambil api itu, bawa balik, jangan bagi padam. Bawa balik, sembah yang tu. Siapa lagi ada negara-negara yang beragama Majusi ataupun penganut-penganutnya nak semayang ni, cara dia ni, ambil api tu, tak boleh api lain. Kena api tu. Sebab dia kata api tu tidak pernah terpadam. Sedangkan dia sebenarnya pernah terpadam sekali. Tapi biasa lah, diorang tak beritahu lah, sorok lah. Diorang sorok lah, diorang takkan diorang nak kata dah pernah terpadam. Maka dia sembah. Dan dia bahkan bawa daripada negara ke negara, nak beritahu, ni Tuhan aku ni, nak datang. Kita pun bawa lah larian obor.
Cerdik tak cerdik kita. Apa benda bawa layang robot? Daripada mana dia punya munasabahnya? Buat obor tu bawa. Apa munasabah? Tak ada. Apa benda? Apa bawa api, bawa lagi api apa? Tak ada pun. Tapi kita ikut aja. Nabi sebut dah kan, orang Islam akan ikut. Orang kafir, walaupun orang kafir tu masuk lubang biawak sekalipun, pun ikut. Memang pun ikut. Apa semua fashion sama daripada sana, ikut. Memang jadi. Tengok benda tu pun ikut. Padahal tak ada benda kena-mengena dengan sukan. Ada kena-mengena tak? Ke lepas bawa tu dia jadi lebih apa bersemangat ke apa ke, dapat buat rekod baru, lomba lari lagi laju? Tak juga, tak ada kena-mengena. Jadi bawa buat apa mari? Bawa negara, satu negara ke negara. Itu Majusi. Kita panggil Majusi. Dia adalah agama dia apa tah? Nama apa dia panggil apa? Agama dia? Dia ada dia punya bahasa sekarang. Kita panggil Majusi lah. Dan Watani. Watani itu apa? Kafir menyembah berhala. Pun sama juga. Dia bukan watan ni sebenarnya. Dia wasa tu. Kejap nak tengok. Wasani. Bukan wata. Wasa. Wasani. Watani. Ni watan. Tanah air. Wasani. Sa tu. Dia panggil wasani. Iaitu kafir menyembah berhala. Pun kalau dia sembelih pun tak boleh makan juga. Kafir menyembah berhala. Yang sembah berhala, kita Buddha. Buddha sembah berhala? Tahu lah. Hindu? Sembah berhala tu confirm lah. Buddha. Tak kan? Gautama Buddha kan? Dia sembah ada berhala dia? Berhala lah tu. Patung tu berhala lah. Bahasa baiknya patung. Bahasa ni berhala lah tu. Yang dia simpuh kan, bersimpuh Siam kan, dia bersimpuh. Buddha pun banyak mazhab juga. Ada Buddha yang kat China lain, Buddha yang semua lain-lain, banyak juga. Cuma kalau mereka yang sembelih tak boleh makan. Tak boleh. Yang boleh kafir kitabi saja. Itu pun kalau ada lagi. Kalau ada lagi kafir tu. Kalau tak ada, kira orang Islam je boleh. Kalau sembelih boleh makan. Kemudian kafir yang tiada mempunyai kitab. Kafir yang tak ada mempunyai kitab lah. Tak kisahlah mana-mana kafir yang tak ada kitab. Bila sebut tak ada kitab, iaitu bukan Yahudi Nasara lah. Dan orang murtad. Orang murtad pun tak boleh. Orang murtad sembelih tak boleh makan. Walaupun dulu dia Islam. Dulu Islam, sekarang kafir. Dah murtad. Maka tak boleh makan sembelihan dia. Okay. Rukun sembelihan pula. Rukun sembelihan itu 4 perkara. Tak cukup rukun ni, tak sah sembelihan. Yang pertama, sembelihan, iaitu perbuatan memotong. Mesti ada perbuatan memotong. Mesti ada perbuatan memotong. Dia bukan terpotong. Terpotong. Macam mana? Dia nak macam mana terpotong. Dia nak asah pisau. Datang kambing dia dekat-dekat, dia masa asah tu sup. Macam mana? Tak sengaja. Terkena pula. Macam tu lah kot. Bila terkena, terputus. Dua-dua urat. Kalau tak terputus, memang bangkai lah. Tak boleh makan. Sebab dia tak ada perbuatan dengan niat untuk memotong. Motong tu masuk sembelih. Ataupun mungkin parang kita bawa asah, letak dekat tepi tangga. Datang lembu, gatal. Dia garu, kena dekat pisau tu, perak kena kat sini. Buat tajam-tajam lagi. Tak ada perbuatan memotong, bangkai. Walaupun putus. Kita putus lah ni, putus urat. Kalau tak putus urat, memang bangkai lah. Tu maksud kena ada perbuatan memotong. Dia tak boleh terpotong. Tak boleh. Kat sini yang ada khilaf ni. Ada dua, 1 dengan 4 ni problem. Sikitlah ada khilaf zaman dulu dengan zaman sekarang. Ulama kontemporari dengan ulama dahulu. Nanti kita bincang. Yang kedua, alat sembelih, iaitu pisau dan sebagainya. Yang kedua adalah alat sembelih. Maksudnya mesti ada alat penyembelih. Dia tak boleh
tak pakai alat. Ataupun objek tumpul, tak boleh. Kapak, mati juga, tak boleh. Dia mesti ada alat. Dia tak boleh, apa dia panggil? Dia panggil, bagi asap dia, bagi tu dia mati tu. Bagi dia asap tu lah. Kejutan elektrik, sampai mati tak boleh juga. Tapi kalau kejutan elektrik untuk lemahkan dia supaya senang pegang, tak apa. Sampai mati tak boleh. Untuk lemahkan dia, tapi dia masih lagi, istilah dia panggil, ada hayah mustaqirrah. Masih lagi kuat, bukan nyawa-nyawa ikan. Walaupun kena kejutan tu, dia stun tu, dia pening je. Tapi bila kita sembelih, ada darah memancuk keluar. Bermakna dia masih lagi kuat, cuma dia pening aja. Kena current tadi, lemah kena current. Dia panggil bukan nyawa-nyawa ikan. No problem. Untuk currentkan dia ataupun asapkan dia, tak kisah. Yang tak nak, currentkan dia, asapkan dia ataupun ketuk dia kepala dia, lepas tu dia jadi nyawa-nyawa ikan. Bila sembelih, darah tak mancut, malah bila kita pegang pun macam tu je. Kita angkat tangan dia, jatuh. Angkat lepas, jatuh. Kita nak angkat, ada kuat balik. Dia tendang-tendang lagi. Maknanya dia panggil ada hayah mustaqirrah. Kalau angkat jatuh, dia panggil hayah masbuhah. Macam kena langgar kereta, nanti dah cerita. Binatang kena langgar kereta. Jadi bukannya sembelih boleh makan, bukan semestinya. Tengok dulu dia kuat ke tidak. Tanda ataupun alamat kuat adalah darah terpancut bila terpotong. Yang kedua, dia kuat, terkajang-terkajang lagi, kuat. Dan suara dia pun bunyi kuat. Bunyi kuat. Mbak bunyi kuat. Jadi kalau setakat nak kara, nak apa-apa tak ada masalah. Dengan syarat bukan sebab tu dia matilah. Dia sebab lepas tu sembelih untuk lemahkan dia je. Mesti ada alat sembelihan. Bila alat sembelihan yang tajam, syarat dia alat sembelihan ni, syarat dia mesti tajam dan tak boleh dibuat daripada tulang. Tak boleh. Tulang, kuku tak boleh. Tu syarat dia. Pisau dibuat daripada tulang, tak boleh. Pisau dibuat pada kuku, tak boleh. Walaupun tajam. Dia mesti pisau buat selain pada tulang dan kuku. Alat sembelihan tu yang tajam, mesti tajam. Okey, dan sebagainya dia kata. Nanti kita bincang satu-satu. Yang ketiga, syarat ketiga, binatang yang disembelih. Mesti ada binatang yang disembelih. Yalah. Itulah rukun dia. Mesti ada perbuatan menyembelih. Mesti ada alat yang tajam. Mesti ada binatang yang disembelih. Yalah, habis kalau tak ada binatang, sembelih apa? Binatang yang disembelih. Dan binatang tu mestilah yang boleh makan lah. Macam harimau ke, beruang ke, tak boleh makan, tak guna sembelih. Binatang yang boleh dimakan, yang halal. Dan binatang tu disembelih. Mesti kena ada. Yang keempat, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Dia mesti ada orang sembelih. Kat sini yang ada khilaf, dua. Iaitu 1 dengan 4. Sekarang ni, sebab ayam ni, kita nak pakai satu hari entah beribu-ribu ekor, sembelih kalau pakai orang tidak praktikal. Maka ulama kontemporari buat kajian mengatakan boleh kalau pakai mesin. Sekarang ni kita makan tu pakai mesin tu. Tapi memang menjadi pertikaian ulama. Tak macam mana? Takkan tak nak makan ayam. Dia tekan je. Tahu tak? Benda tu dia tekan, jalan. Lepas tu mesin dia potong. Memang putus lah. Cuma mana rukun sembelihan? Mana? Perbuatan memotong. Perbuatan tu kena orang. Bawa ada perbuatan. Robot sah. Kita kalau katalah zaman akan datang ada robot. Kita pun suruh robot tu, kau pergi tangkap ayam tu sembelih. Tangkap sembelih. Boleh tak makan? Risau nak cakap tu. Sebab tak cukup rukun. Pertama, perbuatan tu perbuatan mesti orang lah. Orang yang menyembelih, bukan robot. Sekarang ni kita tekan tu robot lah tu. Tapi kalau tak buat macam tu, macam mana nak membekalkan satu, bukan Malaysia je, satu dunia? Maka akhir sekali, gedebak, panjang lah bahasnya. Ada orang buat PhD, tesis. Ada orang buat tesis. Tapi baca tak faham lah benda dia punya kaedah-kaedah tu. Akhir sekali, ulama-ulama yang kontemporari dia panggil. Yang baru ni, yang 40-50 tahun kebelakangan ni dia panggil kontemporari lah. Ulama-ulama kata boleh. Ulama dulu semua kata tak boleh. Dia mesti orang. Dia mesti ada qasad, mesti ada niat, mesti ada orang, mesti potong macam tu.
Dia tak boleh main tekan-tekan gitu. Tak boleh. Tapi oleh kerana kemodenan ni, maka dibenarkan. Kalau tidak memang kita payah juga sebenarnya. Kita kena beli ayam yang hidup-hidup, pertama mahal sikit kan. Kita tengok depan mata dia sembelih. Atau kita sembelih sendiri. Ada lagi jual tapi mahal sikit. Macam mana nak beli? Tak makan ayam. Kalau lembu tu boleh lagi sembelih. Sebab walaupun banyak mana sangat. Tapi kalau ayam ni, alahai. Jadi kat situlah saya cuma nak bagi tahu ada perbahasan ulama, ada yang tak bagi. Orang yang mengaji sungguh-sungguh kat kampung-kampung masih lagi bela ayam kampung. Dia tak makan, beli tak mau pula. Sampai sekarang ada lagi kampung-kampung dalam. Tak makan ayam-ayam, dia panggil ayam bandar. Ayam bandar tak makan. Dia bela sendiri, dia makan sendiri, dia sembelih sendiri. Kita belasah je lah kot. Ke macam mana? Dah ada cok halal, buat apa fikir-fikir sangat. Cuma nak beritahu ada perbahasan lah kat situ. Kadang-kadang teknologi ni masuk sampai, dia akan mula-mula tu dia akan ni dulu. Ada yang tak terima, lama, baru dia terima. Dulu tak terima, teropong tengok anak bulan. Anak bulan, ada ulama tak terima dulu. Teropong tak boleh. Dia kena tengok dengan mata lendai. Dia tak boleh pakai teropong. Teropong tu dia tengok ada sesuatu yang menghalang. Maka kalau nampak anak bulan dengan teropong pun tak sah. Nampak tak dengan mata ni? Tak nampak. Maka esok tak payah puasa lagi. Contohlah, esok bukan 1 Ramadan. Walaupun pakai teropong. Sebab dia ada satu cermin. Dia sampai lama, lepas tu baru terima. Sama juga jamban. Apa? Jamban tu kan? Zaman merdeka, sebelum merdeka ataupun selepas merdeka, area-area kat situ. Orang tak terima jamban tu, lubang jamban. Menda berok lubang jamban, lubang. Tak terima. Dah lah tu. Buat dekat, tak terima. Kerajaan bagi percuma. Saya cerita orang lama cerita ni. Free. Mangkuk tandas. Supaya pakat-pakat rumah-rumah tu, buatlah. Ni saya tak ingat. Mungkin sebelum mereka ataupun lepas mereka sikit. 70-an. Ada dah. 70-an. Lambat lah tu 70-an tu. Saya tak tahulah. Orang cerita. Ada kan? Dia siap nak bagi tahu, biarlah buah tu elok, jangan main buah mengata-kata. Kebersihan jaga. Tapi ada yang tak terima. Sebab apa? Tak terima. Sebab apa buang najis kat situ? Lepas tu pula letak pula tepi rumah. Lepas tu letak pula dalam rumah. Tak terima lagi. Apa benda berok dalam rumah. Sekarang dalam bilik berok. Dulu tak terima. Sekarang lama dengan peredaran zaman, dia terima je. Nak cerita teknologi yang masuk, dia mula-mula tu biasa, dia akan jadi samalah sekarang ni, dalam pertengahan teknologi tu masuk. Dan Islam jangan risau, dia sesuai semua zaman, cuma masuk perlahan-lahan je. Orang masih jaga, dia jaga juga. Okey, orang binatang yang boleh disembelih dengan senang, hendaklah dengan senang tu jinak. Senang tu masuk jinak. Sama ada binatang yang senang yang jinak tadi, yang asalnya binatang tu memang jinak, ayam, lembu, kambing, ataupun dia asal liar. Tiba-tiba dengan kita dia jinak. Dia kira jinak lah tu. Ya. Binatang yang boleh disembelih dengan senang, iaitu jinak, hendaklah dipotong dengan diputuskan halkum, jalan nafas, dan diputuskan mari, saluran makanan. Okey, dua tu. Binatang yang boleh disembelih, mana binatang jinak, dia kena guna kaedah sembelihan, dia tak boleh guna kaedah perburuan, tak boleh. Dia mesti kena guna kaedah sembelihan. Perburuan tak boleh. Perburuan tu macam mana? Nantilah masuk bab tu. Dia mesti kaedah sembelihan. Kaedah sembelihan ni macam mana? Putuskan 2 urat. Pertama halkum, yang macam hos mesin basuh keluar air tu. Senang kata gitu. Tu dia punya dia panggil urat lah, kita istilah panggil urat, ataupun saluran halkum tu. Ataupun mari, dia macam getah paip halus macam ni. Dia boleh mengembang, menguncuk, sebab tu saluran makanan dia. Mari panggil. Orang Melayu panggil mareh. Ada mareh. Dia asal mari, halkum dan mari. Halkum dan mari. Jadi halkum ni adalah tempat dia bernafas, saluran bernafas, yang ada dalam surah Waqiah. Falaula idza balagatil halqum. Tu halqum tu.
Falaula idza balagatil halqum, ketika nyawa sampai halqum. Nyawa sampai kerongkong lah. Sampai nyawa lah maknanya. Halqum adalah saluran nyawa, saluran nafas. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu kamu melihat. Cerita maksud halqum ni saluran menapas. Tak boleh kuncup, dia sentiasa terbuka. Tapi urat ataupun saluran mari dia boleh membesar, menguncup dan mengembang. Bergantung pada makanan tu lah. Makanan dia masuk banyak, dia mengembang. Kalau tidak, dia menguncup. Macam saluran pipe tu lah. Usus, macam usus pipe getah. Jadi, hendaklah dikerat, dipotong, diputuskan dua saluran tadi. Hulqum dengan mari. Ada hamzah tu, mari'in, mari. Dalam kitab kita tak ada mari, tak ada hamzah. Sebenarnya ada hamzah. Mari'in. Sebab kalau mari, dia mari. Dia bukan mari, dia mari. Kan? Orang Melayu panggil marih. Dan kedua-dua urat marihnya. Tengok, dia kata urat marih pula. Tadi ni mari, ni urat marih. Kalau kita faham, maksud urat marih ni adalah urat tepi. Saluran darah tepi. Kat tepi ni ada dua saluran darah. Lembu ada dua. Saluran darah ni dia masuk sekali. Ini untuk sepatutnya tak perlu masukkan sebab mazhab Syafi'i tak wajib putus tepi ni. Hanya wajib putus halqum, saluran halqum dengan mari saja. Tapi dia masukkan sekali. Ini mazhab lain ni. Mazhab Maliki contohnya dia kena potong ke empat-empat. Halqum, mari dan dua saluran darah. Dua saluran darah. Tapi dia sambung sekali. Yang ni sunat mazhab Syafi'i. Sunat. Saluran ni dia kadang-kadang dia boleh tersumbat bila potong. Kalau tak potong ni, daging jadi tak sedap. Tak kisahlah ayam ke lembu kambing ke. Kalau setakat potong dua urat saja yang wajib pada mazhab Syafi'i, dah boleh makan, sah sembelihan, tak sedap daging. Sebab darah dia kat sini yang besar. Dua ni. Bila tak buang, tak sembelih tu, bila jantung dia tengah masa nak mati tu dia kempam. Okay? Darah hanya keluar ikut saluran-saluran yang halus-halus ni je. Saluran besar dia tak keluar. Jadi bila mati, dah tak pam dah dia punya jantung. Bila tak pam darah dah, maka ada darah yang bertakung lah kita kata. Dia akan menyerap masuk ke daging, jadi tak sedap. Kurang. Jadi sebab tu sunat kerat dua. Supaya darah semua keluar. Lagi banyak darah keluar sebelum dia mati, lagi sedap daging tu. Cuma bila potong kat sini, dia keluar, dia boleh kadang-kadang tersumbat. Dia punya saluran tu tersumbat. Sebab tu kena potong sekali lagi. Ada gunting, lepas dah tu, tengok dalam masa 30 saat, tengok. Berhenti tak? Kadang-kadang dia berhenti. Ambil potong gunting, ataupun ambil pisau kita potong. Supaya dia keluar balik. Sebab dia sumbat. Darah merah kan dia boleh jadi berketul. Hemoglobin. Hemoglobin lah. Dia darah merah ni dia boleh jadi berketul-ketul. Jadi dia berketul, sumbat. Jadi potong kat tepi. Itu untuk sedap daging lah. Ada orang kata kenapa dia bersumbat? Sebab pisau terlalu tajam. Sedangkan kita sunat pakai pisau tajam. Tapi kalau terlalu tajam, dia boleh sumbat balik. Hanya tajam je, jangan terlalu tajam. Okey? Siapa nak azan? Jadi kita sambung binatang yang sukar hendak sembelih pula.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatul qaimatis syarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah. Sebenarnya sebelum kita masuk kan dalam bab perburuan ni, banyak lagi yang dia ringkas sangat ni. Banyak lagi benda yang tak disebut ni. Antaranya bila leher tu panjang sangat, sunat sembelih kat bawah. Bawah, supaya dia kena bawah daripada halqum. Dia tak boleh atas. Kalau atas pada halqum tak sah sembelihan. Biji halqum ni akan bergerak-gerak bawah atas tu. Macam biasanya air jantan lah. Air jantan special tu. Dia boleh telan tu. Dia punya butir tak. Kita panggil halqum lah. Kalau dia telan, hilang tu. Cari-cari mana halqum kau? Hilang. Hilang halqum. Lepas tu sembelih juga. Tak sah sembelih. Pernah tengok ayam jantan dia telan. Halqum dia kena gerak tu kan. Dia telan. Gok! Kita cari, tak ada. Cara dia macam mana? Orang dulu. Saya tengok orang dulu buat mana. Dia buka paruh tu, buka mulut. Dia tarik lidah. Dia apa? Snake. Selit. Selit. Ya. Yeah. Dia tarik lidah. Lepas tu dia ambil paruh tu, dia kepit dengan paruh lidah dia tu. Barulah tak lari. Orang lama tahu, orang biasa sembelih tahu. Dia tarik, dia letak, kau sebab dia boleh telan tau. Kita pun sembelih sajalah. Rupa-rupanya sembelih atas halqum. Halqum sini, kita sembelih atas. Tak boleh, dia kena bawah. Kat situ antara yang tak disebut dalam ni. Ada dalam kitab Syekh Daud Fatani, dia membincangkan tentang perburuan penyembelihan saja. Tebal ni kitab. Saya cari tadi tak jumpa. Kalau tidak ingat nak bawa juga. Cerita tentang sembelihan dan perburuan. Jadi hati-hati dengan halqum tu lah. Kalau boleh pegang halqum tu. Tapi dia licin. Apa lagi ya? Terputus. Kalaulah binatang tu macam dia makan racun ke, binatang tu kena langgar ke, atau binatang tu kena sembelih tapi tak sempurna, menyebabkan tak sempurna dengan maksud tak terputus dua saluran tadi, menyebabkan dia nyawa-nyawa ikan, kemudian sembelih sekali lagi, maksudnya sambung lagi, itu yang menyebabkan tak sah, tidak sah sembelihan. Binatang tu kena langgar, langgar, dia jadi nyawa-nyawa ikan. Apa maksud nyawa-nyawa ikan tadi tu lah. Bila sembelih tak terpancut dia punya darah. Bila angkat tangan kaki dia jatuh balik. Angkat jatuh balik.
Tapi nampak hidup kelip. Bila sembelih pun dia biar macam pasrah gitu aja. Maka tak boleh makan. Jangan ingat langgar je, sembelih cepat-cepat. Boleh makan, buat kenduri satu kampung. Jangan makan bangkai, tak boleh. Sebab dia dah jadi, dia panggil hayah masbuhah. Dia jadi nyawa-nyawa ikan lah kita panggil. Dia kena mesti hayah mustaqirrah. Kalaulah dia masih lagi kuat, baru boleh sembelih. Jadi tengok dulu. Tapi kalaulah dia sakit, mana dia sebut kat sini? Kalau dia sakit, dengan sakit dia jadi nyawa-nyawa ikan. Sembelih. Walaupun hayah masbuhah, walaupun nyawa-nyawa ikan, tapi kerana sakit dia, sakit lemah jantung ke, darah tinggi ke, gout ke, tak kisahlah. Maka sembelih, boleh makan. Walaupun dia hayah masbuhah, dia nyawa-nyawa ikan. Yang tak boleh nyawa-nyawa ikan ni, bila binatang tu dia makan racun, binatang tu kena langgar, binatang tu kena sembelih dah, tapi tak sempurna. Tiba-tiba orang kata, tak putus lagi ni, tapi dah nyawa ikan dah, dia pun sambung sekali lagi. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau dia tengah sembelih, jatuh, pisau tumpul, dia boleh cepat-cepat tukar, tak ada masalah. Dia bukan mesti kena bagi satu nafas ke, tak ada. Kalau tumpul ni, dah putus satu urat dah, cepat-cepat tukar, tak ada masalah. Tiba-tiba jatuh, tengok sembelih, putus satu saluran, baru jatuh, ambil yang lain ganti, tak ada masalah. Oi, 2 kali sembelih, tak. Cepat, dia kena cepat. Itu pun dia akan bahan nanti rasanya. Okay, kita baca dululah. Dan satu lagi, jika lepas dia ada special tau. Dia ada sedikit special. Perburuan tak perlu putus 2 urat. Nanti kita akan nak bahas ni. Perburuan tak perlu putus 2 urat. Tapi kita kena lukakan dia, kena cocok dia, lukakan dia, panah dia dan sebagainya. Dan dia mesti mati kerana luka kita tadi tu. Kerana kita potong dia ke mana-mana bahagian, tapi bukan 2 ni. Sebab nak buru, nak pegang macam mana nak sembelih kan? Yeah. Jadi tengok dia punya perbezaan. Perburuan, lukakan binatang itu, dan binatang itu mesti mati kerana luka tadi. Kalau sebelum dia mati, dia tergolek masuk longkang, jatuh gaung, mati kerana jatuh gaung. Masuk dalam air, masuk dalam tasik, mati kerana lemas. Sebab dia sakit tu, lari masuk, mati kerana lemas, tak boleh makan. Sebab dia mati lemas, walaupun kita dah lukakan dia. Ini dalam masalah perburuan. Ni ramai orang tukar ni. Tapi dalam masalah sembelihan, tak syarat. Sembelihan, putus 2 urat, lepas tu dia hidup lagi, lari, lori datang lenyek, boleh makan? Boleh. Dia lari, masuk longkang, mati, boleh makan? Boleh. Dia lari, dia terjun sungai, mati lemas, boleh makan. Nampak beza dia? Kalau perburuan, lukakan dia tanpa perlu putus 2 urat, dia mesti mati kerana luka yang kita buat tadi, kena panah yang kita buat tadi. Tak kisahlah apa yang kita lukakan dia tadi. Kalau sembelihan, tak syarat, janji putus 2 urat, lepas tu dia mati sebab apa sekalipun, tak ada masalah, boleh makan. Itu yang orang silap faham tu, yang kata bila dia sembelih ayam tu tengah menggelupuk, putus 2 urat, ayam tu tengah menggelupuk lagi, dia dah masuk dalam air panas kan. Dia balik, kena air panas, dia mati lemas. Lepas dah masuk air panas, baru dia masuk mesin dia. Mesin tu pusing, keluar, togel lah. Jadi dia kata tak boleh makan. Sebab orang kata tak boleh makan sebab dia mati bukan sebab sembelih, dia mati sebab lemas. Sebab nak mati tu makan masa berapa minit? 5 minit ada kan? 5 minit lama sangat, 3 minit kot. Ini tak, lepas sembelih terus baling dalam air panas. Lepas tu pula dalam masa seminit gitu, terus keluarkan daripada air panas, dia dah mati dah, masuk dalam mesin dia. Ni cerita dulu punya. Jadi maknanya tak boleh makan, dia kata. Tak, boleh makan. Sebab dia tak syarat mati kerana sembelihan. Yang disyarat putus 2 urat saja, 2 saluran saja putus, lepas tu dia mati kena langgar lori ke, mati lemah ke, boleh makan. Yang kena dia mati kerana tadi tu, kerana tu, itu adalah perburuan. Dengan kita baling tombak ke apa,
Dia lari, masuk air. Dia mati kerana lemas. Tak boleh makan. Itu baru tak boleh. Itu yang orang tukar kat situ. Cuma, kalau sembelih-sembelih, sebelum dia mati, dah lemas. Sebelum dia mati, kena langgar lori. Jadi, daging dia tak sedap. Itu aja. Tapi halal. Kat situ. Kalau tidak, ada macam itik tau. Itik serati rasanya. Sembelih-sembelih, tak mati-mati. Duduk. Ada ayam tua bersama, duduk. Kawan ni, cepatlah weh, mati, duduk. Dia jumpa, dia makan beras. Dia makan, minum air. Keluar kau ni. Dia pergi itik tu sudu. Sudu. Boleh hidup lagi. Walaupun putus. Dah putus 2 orang dah. Tunggu. Sampai esok tak mati-mati. Cepatlah weh, mati. Katok je lah. Tapi daging tak sedap lah. Dia jadi petua, orang tua-tua tak sedap. Katok je lah. Tak potong biar putus leher dia tu. Kalau hidup juga, baik biar lari lah. Itu dia panggil itik hantu. Lepas potong, hilang juga kepala tak ada. Kepala tak ada, mau jalan juga. Yang itu bahaya. Potong je lah. Nak tunggu berapa lama sangat. Dia orang sanggup tunggu. Sampai esok. Tahu-tahu hilang. Mati kat mana? Rumah jiran mana dia mati? Tak apalah. Tunggu sekejap-sekejap boleh lah. Setengah jam paling lama. Okey. Itu beza dia. Jadi dia tak syarat mati kerana sembelih. Tak syarat. Yang disyaratkan adalah putus 2 urat, 2 saluran. Binatang yang sukar hendak disembelih, binatang liar. Binatang liar. Binatang yang sukar hendak disembelih dengan sebab liar, boleh dilukakan di mana-mana tempat yang boleh mematikan dia, sekalipun bukan di leher. Ini binatang liar tu. Sama ada binatang liar tu asal dia liar, macam kuda zebra tu, kuda belang, boleh makan. Tapi tak sedap. Keras. Macam kayu. Macam mana nak tangkap dia? Kan? Ataupun kuda liar ke? Bukan kuda belang pun, kuda liar. Ataupun kambing gurun, kambing liar lah. Ataupun lembu liar. Ada juga lembu liar. Kerbau liar, ada semua ada liar. Yang jinak ada liar. Walaupun dia asalnya jinak. Bukan, dia jenis spesies jinak. Tapi tiba-tiba liar. Itu pun semua boleh. Malah ayam kita ni, hari-hari kita belai. Bila kita kata nak sembelih, dia faham. Contohlah. Dia terus jadi liar. Dia tengok kita. Yang itu pun boleh guna kaedah ni. Macam mana? Dia kata ni, dilukakan di mana-mana tempat yang boleh mematikan dia. Tak kisahlah mana-mana pun. Lukakan je. Maksudnya kena baling daripada jauh lah. Kalau boleh dekat, tangkap aje lah. Tak boleh buat apa dah. Lukakan. Walaupun sikit luka tu. Dan dia syarat mesti mati kerana luka tu. Tak boleh mati sebab lain. Mati kerana dilukakan. Di mana-mana tempat. Dekat punggung, kat badan, kat peha, kat tangan, tak ada masalah. Kalau ayam tadi, macam nak luka. Panah aku tak? Panah. Tembak ada masalah. Tembak ada masalah. Pakai peluru penabur ke? Yang biasa ayam hutan, orang pakai peluru penabur. Ada masalah. Kita bincang bila? Ada masalah. Kita bincang sekarang juga bab tu. Ada masalah sebab tapi dalam kitab kita kata boleh. Ada bawah yang kecil tu. Kecil kat bawah tu. Dia kata boleh. Tapi kalau saya tengok kitab-kitab lain semua tak boleh. Saya rasa salah faham ni. Tak apalah, kita baca sekejap lagi. Kalau tembak ada masalah. Tapi kalau dia kena pertama, syarat dia nak lukakan tu, syarat dia mesti benda tajam. Walaupun jarum sekalipun, sumpit. Tuk, kena mati. Tapi bukan sebab racun. Jangan buat racun. Kalau buat racun tak boleh. Sumpit. Pup 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 pup. Lepas tu dia pun mati kerana sumpitan tadi. Boleh makan sebab tajam. Dia tak boleh tumpul. Kalau dia baling tukul, kena atas kepala, mati, tak boleh makan. Walaupun dia memburu, tak boleh. Dia mesti tajam dan boleh melukakan, bukan melebamkan atau memeningkan, bukan. Okey? Di mana-mana. Contohnya lembu, ada satu kes dulu dekat Tani. Lembu masuk telaga. Lembu tu duduk tepi telaga. Dia tak naikkan dia punya kerek tu, apa benda tu? Apa paling? Palung. Tak naik tinggi. Lembu tu makan, jatuh. Kepala dulu.
punggung kat atas. Tak boleh tarik. Nak tarik ekor, putus ekor. Tak boleh. Memang bunyi speaker, macam speaker. Satu kampung punya. Satu seram pula bunyi. Dia punya air dengan kepala dia sikit lagi nak kena. Masuk air telaga dengan kepala dia sikit lagi nak kena. Kalau jatuh, lemas. Bila mati lemas, tak boleh makan. Macam mana nak buat? Senang. Tok Guru mari, macam tu tadi lah. Cari dia luka kan. Luka kat punggung. Berdarah. Buat sungguh-sungguh lah. Ketuk. Luka kan. Dia bukan mesti sekali. Luka kan. Lepas tu, ketuk. Lepas tu, darah. Habis. Telaga tu penuh dengan darah. Lepas tu bunyi, betul mati. Lepas pada tu baru nak keluarkan. Nak keluarkan. Tarik. Tak boleh. Kena pakai kren. Pakai kren. Nak tarik tu. Dan naik tu, rosak. Apa dia panggil? Orang sini panggil apa? Kegek kok? Oh, kegek juga. Kegek tu rosak. Pecah sikit. Retak. Nak beritahu, memanglah dia jatuh. Jatuh. Dia dah lah berat. Jatuh ke dalam. Bila jatuh macam tu, dia bergerak. Makin ke bawah. Makin sempit. Dia gerak. Kaki dia gerak. Mujur lah. Boleh buat kenduri malam tu. Pertama kali makan, lembu tak sembelih punya. Tak sembelih. Buru punya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, mari kita baca tentang ni tadi. Tentang tembak. Dalam kitab kita kata boleh. Saya baca kitab Matla'il Badrain tak boleh. Kifayatul Muhtadi tak boleh. Sabilul Muhtadi tak boleh. Furuq Masail semua tak boleh. Kitab-kitab Jawi yang lain semua tak boleh. Kitab ni kata boleh. Saya rasa dia salah faham. Mari kita baca. Yang bawah tu. Binatang yang payah hendak sembelihnya tidak terdaya. Liar lah. Kerana dia liar seperti dabuk. Dabuk. Apa dabuk? Bukan dabuk. Dubuk. Mana? Dabuk. Bukan anjing. Itulah. Okey, menarik juga. Dia macam anjing tak? Dia makan bangkai-bangkai tu kan? Macam tu. Setengah ulama mengatakan itu boleh makan. Dubuk tu. Tu ada tulis. Memang ada, jangan pelik. Memang boleh. Dia kata binatang halal besar sikit daripada musang. Kita panggil anjing, kita panggil macam anjing. Sebenarnya dia dubuk. Dia punya ejaan macam mana? Tak nampak lah. Bukan, dia punya tulisan tu tak cantik. Tulisan Jawi dia tu. Mana? Ni. Kaddobu' tu. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi likaunihi mutawahishan kaddobu'. Tu dia punya bahasa. Kaddobu'. Dubuk mana? Dubuk. Boleh makan. Cuma kita tengok pun macam anjing. Macam anjing pun ada sikit. Kan? Dia macam musang pun ada sikit. Tapi boleh makan. Boleh makan. Halal. Dia kata binatang liar seperti dubuk tadi, maka sembelihnya sebab dia liar, dilukakan dengan luka yang menghilangkan nyawanya, tidak kira di mana kena pada badannya. Tak kisah, janji lukakan je. Asalkan mati. Ini telah ijma' ulama', bukan khilaf-khilaf, ijma' ulama'. Iaitu boleh perburuan tadi. Sekiranya binatang jinak sudah jadi liar, seperti unta. Unta jinak tiba-tiba jadi liar kan, sebab dia tahu nak sembelih dia jadi liar. Unta terlepas lah, putus tali. Hukumnya sama macam buruan yang halal boleh dilukakan, boleh juga. Dia bagi contoh unta, tak kisahlah lembu apa, kita dah bagi contoh tadi. Pada bukan tempat sembelih, bukan kat leher, tak ada masalah. Dan katanya lagi dalam bahasa Melayu, halal disuruh anjing menggigitnya. Boleh suruh anjing mu'allamah. Ni akan bahas nanti lah, akan datang. Anjing mu'allam. Akan datang apa? Lepas raya mana ada dah. Lepas raya pun cerita. Ni last. Dia boleh anjing mu'allamah, ajar anjing tu. Kemudian suruh anjing tu gigit. Anjing tu gigit. Dia gigit dekat kaki sekalipun. Boleh makan. Boleh makan. Dia seolah-olah macam perburuan. Tapi kalau ayam tu elok-elok je ada.
kambing tu elok-elok ada. Suruh anjing yang kita bela, anjing muallamah tu. Anjing kata, boy, dog, go. Dia punya pergi gigit kambing kita. Tak boleh makan. Sebab itu bukan liar, dia hanya yang liar. Okey? Difaham daripada kenyataan ini. Okey. Yang tadi dia baca dalam kitab Bujairimi Iqna' juzuk 4 muka 233. Itu kita setuju. Yang bawah ni tak berapa setuju sikit. Difaham daripada kenyataan ini. Yang dia faham daripada kenyataan tadi, nampaknya binatang buruan yang ditembak pakai senapang dengan penabur atau peluru boleh dimasukkan ke dalam kaedah ini. Dia kata boleh. Dia kata boleh pakai pakai senapang. Boleh. Kerana dua sebab dia kata. Yang pertama, ada luka yang menghilangkan nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati dengan ditembak sama tarafnya dengan mati digigit anjing. Dikiaskan. Malahan mati dengan digigit anjing lebih teruk. Yalah, lebih nampak hina sikit lah. Nampak teruk sikit, anjing gigit. Pun boleh makan, takkan peluru tak boleh. Dia kata gitu. Itu alasan dia. Ini bukan kitab ni yang sebut. Dia kata. Daripada yang dia faham daripada kitab Bujairimi ni. Yang dia faham. Jadi dia kata yang pertama, ada luka yang menghilangkan nyawa dengan tembak. Yang kedua, dia kata, kalau nak banding anjing dengan peluru, lagi teruk anjing. Mana peluru pun boleh lah. Dia kata gitu. Sedangkan ada satu lagi syarat, iaitu mesti benda tu benda tajam. Peluru tajam ke tak? Tumpul. Okey, tengok dia baca lagi di dalam kitab Mutla' al-Badrain, bukan Mutla' tu, Matla'il Badrain. Di dalam kitab Matla'il Badrain mengatakan haram ditembak. Ditembakkan perburuan dengan peluru kerana bahawasanya ia menghanguskan dan menyegerakan matinya pada ghalib. Dia kata dalam kitab Matla'il Badrain, kata kitab Matla'il Badrain lagi tebal daripada kita ni, lagi lama, lagi ulama lagi besar pada yang karang kitab ni. Dia kata tak boleh pakai tembak sebab alasannya adalah dia membakar. Alasannya adalah membakar, menghanguskan. Sebenarnya alasan dia bukan membakar. Alasannya dia bunuh dengan tenaga tujahan, bukan dengan tajam. Jadi walaupun peluru tu tajam, oleh kerana kekuatan tadi tu masuk juga, melukakan. Kalau ikut pada syarat alat tadi, mesti alat tu tajam. Tiba-tiba peluru tak tajam. Yang tajam satu je. Saya cuba search, sniper je. Sniper peluru tajam. Kalau setakat penabur ball bearing, lagilah tak boleh. Jadi kita tak setuju yang bawah ni sebab kita lagi besar kata tak. Tak boleh. Tembak tak boleh. Alasannya itu tidak tepat. Dia kata kitab Matla'il Badrain itu tak tepat. Kerana apa yang kita ketahui bahawa binatang yang kena tembak itu bukan mati hangus. Bahkan ia mati dengan sebab luka. Kena peluru atau penabur, bukan api. Dia bukan masalah dekat api apa. Dia masalah dalam kitab Matla'il Badrain sebut, dia guna api itu dengan maksud bila kita tembak tu kan dia guna api untuk pergi tu. Jadi bila pergi, benda tumpul pergi, kekuatan tujahan tu yang masuk. Yang api tu bukan dia mati sebab api. Dia mati sebab kena objek tumpul. Itu yang tak boleh. Sebab dia tulis kecil kat bawah ni. Sebenarnya dia guna objek tumpul, tak boleh guna objek tumpul. Kedua tentang mati segera itu tidak menjadi halangan, malah itulah yang bagusnya. Bagusnya dalam hadis ada mengatakan, artinya jika kamu membunuh hendaklah bunuh dengan elok, mati cepat lebih elok daripada mati lambat. Yang ni tak kisah, kita setujulah. Cuma yang tadi tu, dalam kitab Matla'il Badrain mengatakan matinya binatang tadi dengan api bukan maksud terbakar, bukan. Maksudnya api yang meletup tu, menyebabkan ada tujahan peluru yang tumpul tu pergi. Jadi bila tumpul tu yang sebab tak boleh makan. Wallahualam. Kita berhenti dekat termasuk dalam kumpulan ini kerbau liar. Kat situ. Kerbau liar, binatang-binatang perburuan seperti rusa. Dia bagi contoh macam-macam. Bila kita sambung? Kita sambung pada lepas raya, jap. Bulan April. Bulan April ataupun akhir bulan Mac.
Bukan. Bulan April. Bulan April. Lambat lagi. Tak apa. Wallahu alam. Setelah yang tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.